Bagaimana kita nak urus emosi wanita yang selalu dikaitkan dengan wanita ini dengan kesihatan mental supaya mereka dapat mengurus keluarga, kerjaya dengan baik? Datuk. Baik Ustaz, insyaAllah saya cuba jawab. Dan jawapan tu saya tetap nak bawa juga pengaruh ataupun teladan yang ditunjukkan oleh Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Sebab tajuk kita adalah mencari Khadijah. Betul. Sahabat-sahabat sekalian, ya, wanita ni mungkin banyak pertanyaan dalam fikiran dia. Ya, boleh berfikir macam-macam. Masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sampai pernah ada seorang pelawak, ya tuan-puan, ya ustaz, dia tunjukkan kalau fikiran ataupun akal perempuan ni masuk binatang ke serangga ke apa, mesti sesat, tak jumpa jalan keluar. Itu lawak dia lah, ya. Tapi kalau kepala orang lelaki berdengung nanti bunyi, ya. Sebab apa? Kosong. Tapi itu lawak dia, ya ustaz. Tak saya tengah fikir apa lawak nak bidas nantinya. Tak apalah, nak bagi kerja sikit pada moderator untuk bidas. Tapi nak gambarkan memang benar, sebagai seorang wanita saya mengakui bahawa Masya Allah, ya, terlalu banyak yang difikir dan kita fikir itu dengan jiwa, dengan perasaan, dan mungkin itu ada satu potensi yang baik, yang besar, ya, untuk menjadi wanita yang insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Tapi kita kembali kepada soal emosi dan kesihatan mental tadi, ya. Kalau kita lihat sahabat-sahabat, ya, muslimin muslimat, tuan-puan sekalian, kepada kehidupan Sayyidatuna Khadijah, kita akan dapati kepada satu kehidupan yang penuh dengan cabaran. Ya, Masya Allah, tadi telah pun Ustazah Asma sebut, ya, macam mana ada fasa jadi ibu tunggal, ya, jadi janda, uruskan anak-anak Sayyidatuna Khadijah ni ramai, ya, uruskan anak-anak. Kemudian ada fasa alam perniagaan. Masya Allah, bersaing dalam perniagaan dengan apa ni, orang yang otai-otai perniagaan di kalangan orang-orang besar kafir Quraisy, tuan-puan sekalian, dan di peringkat level antarabangsa. Tuan-puan rasa benda tu tak perlu fikir ke? Ya, ataupun main bagi-bagi modal je. Kena fikir, pasti kena berfikir. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian masuk kepada fasa perkahwinan dengan Nabi SAW. Ya, dan kemudian masuk kepada fasa Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam, berkhalwah dan beruzlah. Subhanallah, berapa banyak kitab yang mengatakan, ya, asbab ataupun salah satu perkara yang menyebabkan Nabi, ya, mudah sangat untuk berkhalwah, ya, 6 bulan, 3 bulan, dan benda tu makan masa hampir 3 tahun, tuan-puan sekalian. Antara asbabnya ialah kerana Allah merezekikan kepada baginda Nabi SAW Khadijah bintu Khuwailid yang memberikan sepenuh kerjasama, ya, dan beliau boleh menguruskan rumah tangga dengan penuh kematangan. Benda tu cabaran. Kemudian, ya, ketika mana fasa nubuwah Rasulullah SAW, kita lihat, ya, Khadijah menempuh macam-macam cabaran yang untuk Ustazah ringkaskan, ya, ada beberapa perkara. Yang pertama, di mana letaknya, ya, di antara keistimewaannya, yang pertama adalah keyakinan yang ada pada Khadijah bintu Khuwailid. Kadang-kadang kita banyak tugas, tuan-puan, ya, macam-macam nak fikir, soal anak, soal kerja, soal macam-macam lah dalam fikiran kita, ya. Vaksin pun kita kot yang fikir, kan, ya. Semua macam-macam kita fikir, Masya Allah. Tapi tuan-puan sekalian, jangan fikir kosong. Biar fikiran kita datang daripada keyakinan kita, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tentang keyakinan, ya, bahawa Allah tidak pernah mensia-siakan. Tengok macam mana kata-kata Sayyidatina Khadijah ketika mana Nabi sebut, laqad khasyitu ala nafsi, aku takutlah pada diri aku, lepas pada cerita peristiwa di Gua Hira. Apa jawab Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan mensia-siakan kamu selama-lamanya. Tengok, bercakap dengan nada seorang wanita yang lembut, tapi Masya Allah memiliki keyakinan dan kecekalan. Kedua, tuan-puan, Khadijah bintu Khuwailid ada kefahaman tentang kehidupan. Kefahaman dan ada kemahiran terhadap skill. Nak jaga anak macam mana, uruskan suami macam mana, perjuangan macam mana, berniaga macam mana. Dengan kefahaman dan kemahiran ini, kita lebih terurus dari segi emosi, mental dan sebagainya. Yang susah bila kita menyahut cabaran, banyak tugasan tapi tak faham, tak mahir, tak ada pengalaman, tak cari ilmu, itu yang jadi susah. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, kita melihat pada sosok Khadijah bintu Khuwailid, wisdom of Khadijah, kebijaksanaan yang ada pada Khadijah.
Ya, dia sangat bijaksana menguruskan segala tanggungjawab. Dan terakhir sekali, benda paling penting tuan-puan sekalian, kita nak urus emosi, urus mental, husnuzan lah dengan Allah dan Rasul. Husnuzan, husnuzan. Cabaran datang, husnuzan dengan Allah, yakin dengan Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Wallahu a'lam. Ada 4 perkara: keyakinan, kecekalan, kefahaman dan kemahiran, bijaksana dan husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak pergi kepada Ustazah Asma. Ustazah, isteri saya ni dia peminat Ustazah. Satu hari tu dia hantar potongan klip ceramah Ustazah. Saya bila hantar berdebar juga. Ya, mesti ada sesuatu mesej. Jadi saya tengok, Ustazah sebut, dia kata dalam tubuh manusia ada 4 unsur. Ada jasmani, rohani, intelek dan juga emosi. Dan Ustazah sebut juga bahawa apabila unsur rohani itu kuat, maka dia akan boleh mempengaruhi unsur jasmani, intelek dan emosi. Mungkin Ustazah boleh hurai lanjut dalam soal bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental dan unsur rohani ini dapat membantu. Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, jika kita perhatikan pada batang tubuh kita, kita mempunyai 4 unsur yang asas. Yang pertama, unsur rohani. Ini adalah unsur yang paling kuat, yang mana roh kita ini kekal, bermula daripada alam roh, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian ke alam mahsyar. Masuk dalam alam barzah pun roh yang masih lagi wujud. Subhanallah. Jadi unsur yang kedua yang kita nampak pada zahir, iaitu tubuh badan kita ini, tangan, mata dan semuanya. Kemudian unsur yang ketiga iaitu unsur mental yang telah disebutkan oleh Al-Fadilah Ustazah. Kemudian unsur yang keempat iaitu unsur emosi. Maka setiap hari para wanita, subhanallah, dan lelaki juga, kita perlu memberikan perhatian kepada 4 unsur ini dan memberi makan kepada 4 unsur ini secara seimbang. Sebab ramai di kalangan kita yang memberikan lebih perhatian kepada unsur fizikal, kecantikan, luaran dan sebagainya, tetapi dilupakan kadang-kadang itu tak beri makan seimbang kepada unsur rohani. Saya nak menjawab persoalan ini, subhanallah, berkenaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diadukan keletihan, kelelahan menguruskan rumah tangga oleh anaknya yang tercinta iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anaknya kepada ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Ketika Sayyidatina Fatimah mendengar Rasulullah sebaik pulang daripada satu perang, membawa pulang juga bersama tawanan perang di kalangan wanita. Subhanallah. Lalu Sayyidatina Fatimah pergi bertemu dengan ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta seorang pembantu dan mengadukan kelelahannya menguruskan rumah tangga. Tuan-puan sekalian, kelelahan pada zaman ini bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Sebab hari ini kita beras dah sampai siap. Bayangkan zaman tersebut perlu diuli, kita sebut apa ya? Maksudnya kalau gandum tu sampai yang bukan gandum siap. Okay. Maksudnya biji tu, kan? Perlu diuli, perlu dikupas. Allahu Akbar. Sampai tangan itu keras. Dan kita tahu Sayyidatina Fatimah juga menguruskan urusan hal ehwal rumah tangga dengan begitu berat ketika Sayyidatina Ali pergi berjihad, pergi medan perang berbulan-bulan dan sebagainya. Sebab itu dikhabarkan di satu riwayat ketika Sayyidatina Fatimah meninggal dunia ketika dimandikan, subhanallah, ada kesan lekuk pada bahu, pada tulang, kerana mengangkut air daripada jarak yang jauh, memberi makan kuda dan membesarkan anak dan sebagainya. Allahu Akbar. Ketika itu Rasulullah SAW menjawab kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai anakku, maukah aku mengajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada pembantu?" Subhanallah. Jika kita perhatikan amalan ini, sedangkan Rasul boleh memberi seorang pembantu kepada anak-anaknya, menunjukkan di sini amalan rohani ia lebih hebat, lebih kuat jika diamalkan dan dijadikan istiqamah daripada kekuatan zahir. Kadang-kadang kan Ustaz Hariri, kita nampak lelaki sadar, tapi nak basuh pinggang pun tak larat, nak jemur kain pun tak larat. Maksudnya kekuatan yang sebenar itu bukan pada fizikal. Sayyidatina Fatimah walaupun dalam keadaan penat sekalian, begitu sekali Rasul memberikan satu amalan, "Wahai anak-anakku, sebelum kamu tidur, maka bacalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, mencukupkan 100 kali." Hadis yang sahih. Maka wahai Fatimah, ia lebih baik daripada seorang pembantu. Jangan bertanya, bagaimana ustazah
saya stres tu, saya ada banyak masalah. Insya-Allah cuba amalkan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelum tidur baca 3 zikir ini. Mudah-mudahan selepas itu Allah hantarkan pertolongan. Allah berikan tubuh badan yang sihat, kejekasan akal fikiran, dan kita tidak tahu bagaimana Allah akan membantu kita melalui 3 zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.